A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan tuan pengerusi acara yang dihormati lagi dikasihi, yang berhormat Datuk Nur Hizam Hasan Bakti, Exco Kerajaan Negeri Melaka, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pengkalan Batu. Anda nama pun Nur Hizam Hasan Bakti kan. Kalau tak bagi bakti tak tahulah kan. Kena sebut nama pono kan. Yang dikasihi para habib, tuan-tuan guru, ustazah, asatizah sekalian, dikasihi Ustaz Haji Musaffar Rais, Ustaz Haji Said Rais dan seluruh ahli jawatankuasa Maulid Arba'in Melaka tahun ke-6. Yang dihormati Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, Encik Rashid bin Alimun, pengurusi masjid dan seluruh JK Lembaga Masjid Asy-Syakir Pasir Putih Bacang, semua pengurusi JPKK Dun Pengkalan Batu, pegawai syarak Masjid Asy-Syakir Pasir Putih, jemaah masjid, penduduk kampung Pasir Putih Bacang, serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Acara yang ditunggu-tunggu kan, ceramah kan. Tadi sebenarnya YB itu dah macam ceramah jugalah tu. Kan dia dah bagi amanat dah sikit kan. Jadi malam ni cerita tentang Maulud Nabi. Hebatnya Nabi kita, manusia yang paling hebat sebab satu-satunya manusia yang kita celebrate birthday dia walaupun dia dah lama tak ada. Orang lain kalau kita buat macam tu, arwah atuk kita ke, kita buat birthday, siap tiup lilin kan, apa semua buat lah contoh, memang gila ke kat orang. Tapi dengan Nabi tak ada. Sebab Nabi ni manusia yang paling hebat. Nama dia masih dilaung-laungkan. Malahan kita kena percaya dan rasa yang Nabi sentiasa berada bersama dengan kita. Kalau kita pergi Madinah, kita bagi salam pada Nabi, sesungguhnya Nabi sedang jawab secara terus kepada kita, cuma kita tak dengar kan. Tapi kalau orang hati yang beriman tu, dalam hati tu terdengar, terasa Nabi jawab ke dia. Tapi kalau tak rasa apa-apa, tak tahulah. Cuma sekarang ni lagilah susah nak rasa, sebab nak pergi Makkah Madinah pun tak dapat kan. Jadi itulah, kita pun rindu-rinduan nak pergi ke sana kan. Dan bila kita sebut tentang Nabi kita, tak adalah manusia yang paling hebat sekali. Malahan Nabi sebut bertidak amal, kata tidak beriman salah seorang di antara kamu. Tidak beriman dia akan sebut kita ni selagi mana kita tidak mengasihi Nabi melebihi daripada kita menyayangi mak ayah kita, anak-anak kita, keluarga kita atau manusia selainnya. Kerana sayang Nabi, salah satu tanda sayang Nabi itu yang kita buat majlis Maulid Rasul ni. Kita buat ceramah, kita buat macam-macam kan. Kita buat salawat macam daripada tadi kan, macam-macam yang telah didendangkan, yang telah dilagukan oleh kumpulan tadi daripada lepas maghrib tadi. Itulah dia sebenarnya halwa telinga kita menyebut-nyebut, memuji-muji kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sebut tentang itu, kita kena ingat kenapa sampai tahap macam tu. Kenapa? Sebab Nabi ni terlalu sayangkan kita, maka kita kena sayang Nabi. Tak patut benar kita tak sayang Nabi dengan tahap Nabi sayang betul-betul kayak kita. Dan malam ni kita datang sebab kita sayang Nabi, bukan nak tengok Samsul debat, tak ada, tapi sebab sayang Nabi. Sepatutnya macam tu lah kan, sepatutnya macam tu. Dan kita datang malam ni ramai-ramai. Itu sebab saya tak boleh tolak undangan ceramah di sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun memang macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu. Ya tidak, tak tahu lah. Tapi kalau ada galak tu mana tak ada lah tu dah. Ni saya bagi hint tu kan. Jadi mana kata sebenarnya telah disebut oleh YB Datuk tadi, jangan kita berpolitik lah. Nak pula dalam masjid. Dalam masjid cukup-cukup lah. Sebab kita nak ikut Nabi ni. Kita ikut Nabi. Disebutkan dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ni ada satu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Kau dah faham tu? Dah kata contoh ikutan terbaik tu bukannya bajet-bajet baik tu.
Bukan macam baik tak. Bukan antara yang terbaik. Dah confirm memang contoh ikutan terbaik. Dah tahu terbaik, kenapa nak ikut BTS? Dah tahu terbaik, kenapa sibuk nak ikut orang yang tak berapa jantan, tak berapa betina? Apa pasal? Dah tahu Nabi contoh ikutan terbaik, kenapa artis Korea yang kau nak ikut? Dah tahu Nabi contoh ikutan terbaik, kenapa kita memilih orang lain? Sebab sebagai contoh, kita tengok seorang budak tolong orang tua melintas jalan. Baik betul budak tu. Osah baik Dia boleh tolong orang tua tu melintas jalan. Baik tak? Memang baik. Tapi jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bukan baik dengan orang tua. Orang tua maki hamun dia pun dia boleh suapkan makan. Ada tak orang macam tu? Belum tentu lagi. Malahan Nabi boleh suapkan makan. Bayangkan kalau kita diberi peluang untuk menyuap makan pada orang tua yang selalu maki hamun kita. Macam manakah kaedah suapan kita agak-agak? Agak ada radak asudu tu betul syokit pada mampu agak macam tu lah kan. Tapi Nabi kita balas dengan kelembutan. Balas dengan kasih sayang. Kita tengok ada orang menyumbang, baik betul orang tu dia sumbang dekat masjid sampai 300 juta, 500 juta dia bagi sebab nak buat masjid tu elok. Baiknya orang tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bersedekah, Nabi bagi ke orang sampai Nabi tak ada apa-apa. Orang lain tu bagi 100 juta, dalam bank dia ada lagi berapa bilion lagi. Kita tolong orang tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita sendiri. Kita dapat makanan, niatlah ambillah senyap makanlah sikit lah. Sedekah makan baiknya dia tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bagi makan ke orang sampaikan Nabi sendiri pun tak makan apa-apa. Itu sebab kalau kita cerita macam mana pun, itulah dikatakan uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Semua orang nak akhirat ni. Tak ada siapa yang tak nak akhirat. Akhirat besok semua orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Masa tu tak ada tu. Hui, tu YB kau tak ada. Masa tu tak ada. YB pun tak kau nak. Kita nampak YB lari, YB nampak kita lari. Kita nampak imam lari, imam nampak kita lari. Kita nampak anak kita lari, isteri kita nampak kita lari. Semua nak lepas nyawa masing-masing. Masa tu amalan kita je yang tolong kita atas dunia ni. Masa tu di padang mahsyar, keadaan bayangan matahari sejengkal. Sejengkal. Punya panih. Ada orang poluh sampai buku lali. Ada orang poluh sampai pinggang. Banjir sampai pinggang poluh tu. Ada orang sampai telinga. Ada yang lomeh taruh mana tu. Ada yang sampai cakap, ya Allah, payahnya duduk kat padang mahsyar ni, kau masukkan aku dalam neraka terus ya Allah. Ada yang minta macam tu. Sedangkan neraka lagi dahsyat daripada itu. Tu sebabnya jangan minta-minta, tuan-tuan. Jangan minta-minta. Adalah orang cakap, tak apa weh, kita ni umat Muhammad, masuk neraka macam mana pun nanti lalas masuk syurga je. Amui sadap yang cakap. Tak ada siapa terdaya dah dengan neraka. Sekarang pun dah boh dah panih. Melaka dah 3-4 hari dah tak hujan. Koring. Saya pagi tadi ceramah ke Johor Bahru, emak labek hujan. Jadi nak kata apa, sekarang ni memang tak tentu. Ringkas cerita orang di padang mahsyar tu nanti, bila dah kena macam tu, semua cari bantuan. Mana kita nak minta tolong ni? Huru-hara semua. Nampak Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, sendiri-sendiri, tak pek tolong tu. Jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab apa? Tapek tolong dah. Nafsi sendiri. Kau pergilah cari Muhammad. Muhammad dia boleh tolong kau ni. Sebab Nabi Musa kenal muka umat Muhammad ni. Kan, kita pun cari masalah tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin semua. Jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain ni, jarak masa perjalanan dia 1000 tahun akhirat. Ringkas cerita, saya tak nak cerita panjang, kan takut tak cukup masa. Makna nak cerita akhirat dia kena ada satu tajuk khas akhirat. Makna memang kena panggil lagi. Kena faham tu.
Jadi bila jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, bertuahlah. Kalau Nabi jawab, ummati ummati, umatku umatku, kemari bertuah gitu. Siapa yang sama tadi cuba ikut tadi selawat-selawat yang didendangkan oleh kumpulan tu tadi, ada harapan. Nabi kena dia. Tapi kalau yang maiming-maiming tadi, belum tentu le dah. Yang lala confirm Nabi tak kena. Kan, cuba ikut. Tak setakat tadi lah. Tapi kita kat rumah mungkin kita selawat sendiri, insya-Allah. Sebab apa? Nabi ni nak kena dengan selawat. Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku pada kiamat kelak orang yang banyak selawat kepadaku. Kenapa dengan selawat pula? Nabi sebut faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam penyanyi tu kan. Dia suka kat orang tu kan dia nyanyi. Dia sebut nama orang tu. Isabella, suka dia kat Isabella. Suzana, suka kat Suzana. Kan? Iya. Oh, Fatima. Ada tak? Ada. Siti Haida. Zai. Suka dia. Zalika. Amalina, suka dia ke budak India tu. Budak India tu suka budak Melayu. Apa lagi? Mira, Edora, Fiona. Nur Hizam tak ada. Samsul Debat pun tak tahu. Tak tahu kenapa nama lelaki jarang pernah baik lagu. Tak tahu. Tapi nama Nabi kita ada. Dengan selawat. Dengan selawat ada. Kan? Iya, selawat lah macam mana gaya kita nak selawat. Tapi kita ingat kat Nabi kita. Ada orang tu, orang perempuan kadang-kadang tunggu tu peranjat baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik dapat sekotol tu. Dek tu peranjat masal. Kalau tidak tak ada lah. Apa salah? Sambil-sambil bancu hai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sidang air abang, ambil air ni bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Ya. Selawat banyak-banyak. Macam ada satu nasyid tu. Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram Ahmad al-hadi alladhi. Nampak? 1000 selawat ke atas Nabi, Rasul terakhir yang mulia. Tak salah, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang ikut imam semayang, tunggu sampai habis, sampai imam baca doa, walhamdulillah rabbil alamin. Ada harapan di selawat. Sebab imam habis atau bangun dia, sallallahu ala Muhammad. Cuma tak salam kali ni, semua macam ni ya. Kan? Yalah nak SOP ikut je lah. Ada yang dogi, Allah takkan tak boleh salam. Masalah tu payah orang ni lah. Kan? Kita ni tengah nak memutuskan rantaian ni. Hari ni 870 lebih tu. Dokek nak 900. Hari tu kita galakkan orang. Dia 2000 weh. Kita nasib baik sikit. Hari ni dah apa-apa. Dogi, bega. Tak berhenti basuh. Puih kawan anda. Ni nampak alas Samsul Debat sambang salam pun tak boleh. Alah salam lah. Salam. Ya, kena jaga. Jaga tak salam jangan kau cik hati. Ya. Tapi kat rumah salam lah dengan lelaki. Lepas tu hand sanitizer. Kan? Ya. Nampak tak? Jadi selawat nak bagi Nabi kenal kita. Sebab ada seorang sahabat, salah seorang sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Rasulullah, kemudian Rasulullah memaling wajah, kenapa Rasulullah kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Macam mana pula? Bukankah kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri? Memang betul aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga daripada tidur. Menangis dia. Mulai saat itu dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau.
Kita kena sayang Nabi, sebut nama Nabi selalu. Yang kedua dengan cara apa? Yang keduanya dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Nabi nak ajar anak-anak kita hari ni yang paling-paling. Budak-budak hari ni banyak hal budak-budak hari ni. Kenapa budak-budak ni jadi macam tu? Paning kepala. Jepun tu buat tayar dua, dia pakai satu. Kan dia merempit, dia wheelie motor. Paning kepala. Budak-budak terlibat dengan gejala sosial berapa banyak? Pembuangan bayi berapa banyak? Tanda-tanda akhir zaman terlalu banyak. Rupa-rupa Nabi dah ajar. Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkanlah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama dengan bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak sayang Nabi. Pertamanya dengan tu sebut nama Nabi selalu, yang keduanya dengan cara hidupkan sunnah Nabi. Bukan susah mana. Nabi punya sayang kita, Nabi bagi standard paling rendah, bukan paling tinggi. Macam mana standard rendah Nabi kata? Nabi kata, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Nabi tak sebut 10 tau. Nabi tak sebut 20. Siapa hidupkan 100 sunnah aku? Tak. Nabi sebut barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Makna tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pilih yang paling senang. Contoh minum. Lah. Minum yang masak ni sunnah Nabi. Tu sebab dia tak hidang saya sirap walaupun datangnya jauh tang Somban. Kosong ya. Kan jadi makna kata cara Nabi minum macam mana? Kurang-kurang 3 teguk. Ni bukan nak minum mana, nak tunjuk contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nampak tertib itu. 3 teguk paling kurang. Nampak sopan ni. Kan? Tapi kalau minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah dah, tapi puas hati dah. Haui daripada tadi nunggu Betul tak? Makna kata paling senang buah tamar. Buah kurma. Jangan risau tuan-tuan. Datuk YB kita dia akan bagi kurma seorang sepaket untuk Ramadan akan datang insya-Allah. Apa susah? Mengada-ngada duduk dekat ni kan. Apa nama? Penggalan batu. Baru duduk penggalan batu, sarapan kelok konflik menyampah kan. Kan baru betul sarapan kurma tuan-tuan. Ya. Lepas tu kau topuk menyampah betul. Tahu kau topuk. Kau canai tu lah. Tapi kalau mamak ni tap zeram mamak dah. Elok masing-masing ni. Dia tuang ni kombung ni kan. Enggak. Yang senang-senang. Apa lagi sunnah Nabi yang senang? Senyum. Senang. Tengok Wabi Datuk ni. Saya comel juga duduk sebelah dia tadi. Wah, yang saya tengok yang viral dulu, yang time dia bangih, yang time dia senyum, saya tak nampak manis pula bila senyum tu. Kan? Dia cerita tadi, dia lambat sikit, dia nak nguruskan orang kat peniaga-peniaga kat Kelabang ni. Uyuh kau tu, habis macam mana? Dah okey dah. Kan? Saya sound langsung selesai. Okey lah tu. Mana? Ya betul pula orang tengah paning ni janganlah dia tutup menego. Kan? Ayolah tu ambillah syukur. Tapi nak cerita senyum. Orang tengah paning kepala nampak senyum selesai. Suami balik tengah kusut, bini lah elah tarik muka. Aduh, hai. Senyum. Abang aja dah. Baru betul. Tengok drama Aku 7 tapi tak ikut. Kan? Senyum. Barulah betul pek balok. Pandang wajah suami balok, jangan main-main. Ampek muka yang tengok dah pek balok.
Pertama tengok muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, ustaz, ziarah kubur. Jauh mana kubur? Doakan untuk dia. Kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan satu syarat, pandang suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok bini orang pula kan. Iya. Mana yang ramai tu, pandanglah satu-satu. Ramai bini pandang satu-satu. Kan? Apa lagi? Yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi kalau baca. Lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham, lagi besar pahala. Pandang, baca, hafal, faham dan buat apa diarahkan oleh Allah, diperintah oleh Allah dalam Quran, itu lagi besar pahala. Dan yang compare, pandang Kaabah dapat pahala. Terus sebab orang tua dulu dia beli frame Kaabah tu. Dia sangkut kan, nak ingat kan, dulu mana ada TV boleh tengok live dulu. Kan? Jadi kalau sekarang buka tengok, ya Allah tak ada orang. Kat Makkah tak ada orang. Clear keliling Kaabah. Kan? Ada 8 orang hari tu tengok. Poning polis kat Makkah Madinah. Dulu heboh dengan lau gitu. Haji dihalau gitu. Sekarang monung tu tak ada orang nak dihalau, monung. Kan? Kita tengok Kaabah dapat pahala, apatah lagi pergi ke sana. Apatah lagi tengok pergi dan solat di sana, ibadah kat sana, lagi besar pahala. Jadi mana kata kita nak kerja pahala. Tadi kita heboh cerita nak jumpa Nabi, kenapa? Kenapa kita nak jumpa Nabi akhirat sok? Kenapa kita nak apa? Syafiqah. Syafaat. Syafiqah pula kan? Nak syafaat Nabi. Apa syafaat ni? Pertama, mungkin kita dapat keringanan di padang mahsyar. Mudah-mudahan. Orang lain sorry, kita taklah tahu mana. Kedua, kita dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah, tapi sebab ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita dan pindahkan kita masuk ke dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Tak ada guna ada. Kan? Tu sebab ingat tu. Apa lagi sunnah Nabi yang senang-senang kita boleh buat? Puasa Isnin Khamis. Tak nampak Isnin Khamis, buat Isninnya. Sebab Khamis banyak kerja nak buat sampai malam. Puasa Isninnya. Sebab apa? Sebab Nabi gama puasa hari Isnin. Sebab Nabi kata, hari Isnin adalah hari kelahiranku. Begitu juga Nabi pesan, Nabi wasiat kepada sahabatnya, dia kata apa? Jangan tinggalkan 3 perkara selagi mana kamu hidup. Pertama, jangan tinggalkan puasa Yaumul Abid, puasa sunat hari putih 13, 14, 15 setiap kalender Islam, setiap bulan Islam, kecuali hari-hari tasyrik. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat sebelum kamu tidur. Kita witir tunggu bulan puasa baru jumpa. Kan, sedangkan Nabi, salah satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayatnya adalah solat sunat witir. Apa lagi? Sunat Nabi lagi. Seterusnya sedekah. Macam ni masjid dah cenianya cantik. Tuan-tuan jangan ingat dia cantik saja tau. Dia datang dengan kos. Yang dah siap-siaplah, tapi maintenance tuan-tuan dan perempuan kena tolong. Sedekah, nampak tabung jangan buat-buat lolap. Mana tabung? Tuan dekat pintu masuk, tabung Masjid Asy-Syakirin. Masuk dalam tu. Siapa masuk garanti dia bersyukur. Sebab masjid ni namanya Asy-Syakirin, orang yang bersyukur dalamnya. Masuk sumber duit dalam tu. Jangan ada pula yang jumpa imam. Imam minta maaf, mam, tadi tersalah selokah. Termasuklah 100 imam. Saya ingat RM1. Dia minta lah balik. Belum pernah jadi lagi tu. Dah masuk dalam tu, biar ada dalam tu. InsyaAllah ikhlaskan diri. Mudah-mudahan kita punya. Memang Tuhan uji sedekah ni. Kadang-kadang kita poin nak cucuk duit ni. Tadi masuk line clear ni.
Baru nak cucuk, budak tu pegang tabung depan bank tu sampai. Lah masa bila budak ni sampai. Aduh, hai, dan dalam duit tak berapa ada dalam bank ni. Cucuklah 50 dengan harapan keluar 10-10. Cucuk pula 50 skoping lah. Aduh, hai. Tak apalah, cakaplah baik-baik dengan budak tu. Maaf dek ya, hari ni tak dapat nak bagi dia. Tak apa, dah biasa. Pakcik memang tak pernah bagi. Dia perasan lah muka kita tak pernah bagi. Bagi. Sudah, yolah, ambil lah. Bagi dia RM50. Rupa-rupa sampai rumah, rupa-rupa ada duit yang diterlupa. Bang, tadi dia kawan abang datang, dia bagi envelope ni apa benda dulu abang apa ni, dia kata dia pinjam duit dengan abang, dia hari ni bayar. Siapa dia? Nah, ya Allah, aku pun dah lupa hutang tu. Ada rezeki Tuhan bagi balik. Sedekah ni ada 4 kelebihan. Pertama, mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tu sebab orang dulu panjang umur. Tanyalah ayah anda bonda yang panjang umur yang datang masjid malam ni. Cuba tanya, mesti dia rajin sedekah tu. Orang dulu-dulu kunui kahwin, mana ada datang melenggang, mesti bawa bonda. Dia tidak boleh. Mana yang boleh buat kepaya, buat kepaya. Tahu kepaya? Papaya. Batik lah, kau tak faham. Dia bawa kepaya, bawa nio pun ada. Ni bawa kelapa. Kan? Dia bawa apa lagi? Bawa cempedak, nangka, segala buah bawa boreh, topung, susu, Milo bawa. Tak ada yang datang tangan kosong dah. Sedekah, budaya tu kita kena hidup balik. Dia catering, pedulian dia catering, bawa apa nak bawa. Bagi boreh. Tuan-tuan tak tahu, habis catering, monong tu rumah, duit dah banyak habis. Dia pandang dapur, banyak lagi sedekah orang. Alhamdulillah masih boleh makan. Macam tu lah, bagi yo. Ikut kapasiti masing-masing. Kalau dia yang berhormat, exco pula tu dia lain. Dia tak bagi barang, dia bagi duit sekali. Tu ya, jangan risau. Tuan-tuan jangan lupa, kita tahu YB sibuk, paling tidak bagi kad, tidak utusan dia sampai. Macam tu. YB ni saya tahu dia susun jadual. Sehari kenduri kahwin dia, saya tengok senarai 300 kenduri jemputan. Macam mana nak pergi semua? Kan? Tak dapat dia pergi semua. Hatta wakil pun banyak kadang-kadang. Jadi terpaksa lah macam tu. Kadang-kadang sampai barang, kadang sampai boreh. Tuan-tuan terimalah. Tu dia. Itulah, kita jangan minta-minta jadi YB ni. Jadi YB ponik tuan-tuan, tengok dia. Ponik lah, tengok mata pun tu. Kan? Iya. Dia sampai sini boleh perasan semua orang pakai jubah. Dia berperasan. Dia banyak tompek dia pergi hari ni. Betul. Iya tuan-tuan, tu nak tunjuk dia ikhlas tu. Dia ikhlas. Dia ni jenis orang yang tak pandai suruk-suruk, dia cakap tauhid je. Nasib lah siapa yang napik tu. Iya. Betul. Daripada orang, saya sebenarnya daripada orang macam tu kan bayar. Dia ni tahu kita orang ya. Senang tuan-tuan. Orang jenis senang mending. Boleh tak? Tak boleh ya. Macam tu dia kan. Tak ada nak kias-kias dah. Betul. Saya bukan bodek ni dah tu, tapi lebih kurang lah. Macam tu. InsyaAllah mudah-mudahan dia berikan kesihatan YB Datuk untuk tahu berkhidmat kepada orang ramai, mudah-mudahan. Seterusnya kita tengok apa lagi bab sedekah ni. Yang keempat, melancarkan rezeki. Jangan risau. Orang yang menyumbang pada masjid ni, tengoklah murah rezeki. Lagi kita bagi, lagi Allah bagi kat kita. Iya. Bukan susah mana ada. Ni nak kaya tapi kedakut, modal tak nak keluar. Macam mana? Bayangkan sedekah kedakut. Macam mana kita nak kaya? Cuba cakap. Kita kenalah tolong orang dulu, barulah Allah tolong kita. Iya. Kadang-kadang ada orang ni digambarkan bagaimana orang mati besok masuk dalam kubur, dia tengok kubur dia pula torang ni. Apa pasal torang ni? Tak adalah sempit mana kubur ke ni, pasal apa? Sebab dulu sekali kau pernah sedekah RM1. Masa tu paling ikhlas kau bagi. Dalam banyak-banyak sedekah, tu paling ikhlas. RM1 punya hal macam ni kubur aku. Kalau aku tahu, aku bagi semua duit aku dulu. Dah lambek dah dalam kubur. Jadi nak diluaskan kuburnya, nak torang kubur ni. Tu dia. Sedekah banyak-banyak. Dan buat apa juga kita buat, niatkan kerana Allah pun dapat pahala sedekah senang, pahala ibadah dapat.
Contoh, diumumkan pada Ahad depan kita ada gotong royong perdana di Masjid Asy-Syakirin. Dijemputkan semua jemaah yang berkelapangan untuk hadir. Jangan risau muka yang sama datang. Yang sama datang, semua pun nak tumbang-tumbang dah. La ilaha illallah. Nak gotong royong apa ni? Baru nyapu sikit, Allah, tak nak. Mangah kawan tu lah. Apa kau Haji? Tak terdaya. Gimana? Jadi kita datang. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Takkan tak nak? Contoh, bantu ibu tunggal. Baik tak? Baik. Diizinkan oleh Allah. Cara yang betul, iaitu pergi ramai-ramai, pergi sampaikan bantuan. Niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Tapi kalau bantu ibu tunggal, baik. Tapi pergi seorang-seorang. Korang semua tak payah pergi, dan cover. Pergi seorang-seorang. Walaupun niatkan Allah, dapat dosa oleh tu. Sebab cara tak betul. Imam pula steady, tak apa. Yang ni rumah ni dan cover. Bukan imam sini lah, tempat lain. Imam sini okey. Kan? Dan do muda pula. Abang imam. Apa ni? Jangan main-main. Kan? Kono nak kena cara, nak kena batu. Kemudian apa lagi? Begitu juga dengan sedekah ini juga, Allah Ta'ala akan perluaskan rezeki kita. Kadang rezeki ni tak semestinya duit. Tak mesti duit. Rezeki bagi sihat. Berapa ramai ayahanda yang datang, walaupun umur dah lanjut, boleh semayang macam biasa. Steady lagi. Rukuk pun steady, sujud pun steady, bangun pun walaupun slow sikit tapi masih okey. Maknanya Allah bagi ruang dan peluang lagi kayak gitu. Ada orang tu sujud sampai ke hujung. Daripada kiri ke kanan, Allahu Akbar, tap bunyi lutut dia. Dam Allah yang hujung tu. Sakit betul lutut dia dah. Ada. Tapi Allah bagi kita sihat. Nampak? Betul? Ada juga Allah bagi rezeki, isteri pandai masak, rezeki. Pandai masak, lempar-lempar jadi. La ilaha illallah. Lempar telur jadi ayam gilo betul. Macam mana dia buat tu? Dapat suami tanggungjawab. Ya Allah, suami penyayang. Macam drama Aku 7 tu. Assalamualaikum wahai isteriku. Allah. Payah nak cik suami macam tu, tapi ada. Sayang. Mengelintin nyawa tu. Sayang, saya nak makan. Allah, I love you. Langsung nazak bini. Tak biasa panggil macam tu. Rezeki. Ada orang tu rezeki anak ramai, beranak kerja. La ilaha illallah, tak ada kerja. Assalamualaikum, salam jadi. Jangan bagi salam jadi. Bagi salam jawab beranak. Tu rezeki bukan semua orang dapat. Ada orang tu kadang tunggu bertahun-tahun baru dapat, kan? Rezeki Tuhan bagi. Ada orang bagi rezeki isteri ramai. Ada. Ni orang perempuan jangan marah, ni rezeki Allah bagi. Betul tak Datuk? Betul kan? Betul. Marah orang perempuan macam dia ada tak ada. Tak. Betul. Kalau tuan-tuan cakap kita ni lelaki ketua keluarga, tengok berani buat tak? Mana berani? Cakap jangan lelaki ni bukan takut bini ni. Bini menakutkan. Ada satu kisah satu raja tu, dia takut dengan permaisuri. Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Dia nak tanya macam mana cara dia nak lawan permaisuri dia. Di negara Iskandar. Dia tanya semua lelaki, kepada semua lelaki yang ada dalam negeri Better nak tanya, siapa takut bini berdiri belah kanan Better? Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah, tak ada lah ni tu. Tapi dia pandang belah sini ada seorang, nasib baik ada seorang siap peluk tiang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Punya berani raja dia suruh turun tu. Dia pun tak apalah nak cari petuanya pasal dia pun turun. Sekarang ceritalah macam mana cara nak lawan bini Better. Apalah, Patik pun takut bini. Apa pasal kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan jangan pergi mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi teruk takut Ingatkan berani lagi teruk takut
Kan? Tak apalah, tapi kita kan cerita tu dah. Tak, laki dia bukannya takut, dia sayang sebenarnya. Tak apa. Tapi kan tu cerita rezeki yang Allah bagi dekat kita. Seterusnya apa lagi? Bersyukur kepada Allah. Itu pun juga kepribadian yang kita nak tonjolkan hari ini. Nabi bersyukur. Pernah satu malam Nabi duduk di dalam selimut bersama dengan isterinya Aisyah. Nabi sebut, wahai isteriku, izinkanlah aku untuk bersolat barang seketika. Kemudian Aisyah, dia bila Nabi sebut izinkan aku, bukan takut bini tau. Itu adalah dalam bahasa, orang kata bahasa lembut lah. Contoh, izinkan abang pergi kerja dulu ya. Silakan wahai suamiku. Contoh lah lebih kurang kan. Jadi Aisyah jawab apa? Tidaklah aku lebih suka sebenarnya kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Jadi Nabi pun bangun. Kemudian terdengar bunyi macam air mengelagak-ngelagak. Bunyi apa? Rupanya Nabi ketika ambil wuduk, Nabi menangis. Terresak-resak Nabi menangis. Nabi solat pun Nabi menangis. Setelah selesai Nabi solat, Aisyah tanya, kenapa engkau menangis Rasulullah? Bukankah engkau tidak ada dosa? Maka salahkah aku menangis? Tanda syukurku kerana Allah menjadikan aku sedemikian. Nabi bersyukur bila Allah jadikan dia tu tak berdosa. Kita ni pula macam-macam dosa buat tapi relax, macam tak ada apa-apa. Malah. Iya. Nak cakap apa? Siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah start daripada bulan 1 sampai bulan 10. Belum ada dosa oleh dah. Cakap. Ada kan, mesti ada dosa punya kan. Tadi berapa ramai yang mengumpet tadi. Lambat elak mula program ni. Nampak? Ingat dia tak dengar kau cakap tadi. Dengar tu. Kan? Aduh, hai. Jangan mengeluh. Ini semua kita kena sabar. Kan? Semua dah ada tu cara. Dia ada program ikut. Jadi makna kata semua ada dosa, minta ampun dengan Allah. Tapi Nabi bersyukur. Kita kena belajar bersyukur. Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Allah bagi. Apa nikmat yang kecil? Lubang hidung kecil ya. Tapi Allah bagi ujian, tersumbek sebelah. Tengok macam mana malam tidur. Allah payah nak tidur hidup ni. Yang bini dah marah. Awak ni marah siapa? Nampak? Allah uji sebelah lubang hidung ni. Iya. Allah bagi penyakit go out. Gaut. Memijak sakit. Aduh. Picit pun tak boleh. Masa tu baru tahu nikmat boleh berjalan pergi ke pantai Kelebang nak menterdarah ke Bisang. Kan masa tu baru tahu tidak tu topi Pantai Puteri tu macam-macam binatang makan ni. Sotong, kotam semua ditelan ni. Aduh gaut sakit Allah uji sikit dia. Allah uji lubang telinga termasuk air. Nyam. Pijak bergagar. Gung Allah hidup kita bergagar gitu. Allah uji sikit ya. Kan? Kita dah pening kepala. Kan? Syukur. Pagi tadi berapa ramai yang bangun tidur terlupa cakap syukur kepada Allah sebab dia hidup lagi. Berapa ramai? Malam tadi tengok bola terlalap waktu Liverpool seri malam tadi. MU pun seri malam tadi. MU kalah malam tadi. Tak maaf ya. Bila dah macam tu kan terlalap tak sampai minta panjang umur. Pagi tadi Allah bagi panjang umur lagi. Malahan tak ada siapa pun yang kecewa pagi tadi. Kenapa aku hidup lagi? Tak ada. Allah bagi nikmat kat kita, kena syukur. Nabi ajar kita. Senda gurau, Nabi pun bergurau. Kita pun bergurau juga. Tapi Nabi gurau tak kasar tau. Kita bergurau dengan bini, janganlah kita tarik kursi makan tu bini nak duduk kita tarik. Itu cari pasal nama Zab kakak. Langsung dia komen barang balik kampung. Andalah cara gurau. Tengok macam mana Nabi gurau dengan isteri Nabi. Nabi main kerja-kerja. Ingat tak? Balik kan buat. Main kerja-kerja dalam rumah tak, jangan kat luar. Kawan nampak kan. Apalah kono untuk sihat kita tu. Kita kan. Dalam rumah. Iya. Nabi gurau. Cakap lemah lembut. Nabi pesan apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dalam khutbah terakhir Nabi dah pesan lemah lembut. Orang perempuan pun sama. Bila suami dah lembut, kita pun lembut.
Orang perempuan berhentilah bercakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap elok-elok. Abang nak makan apa? Kopi, tea, or mi? Macam tu tanya dia. Oh, haro lelaki tu itu. Ya. Lemah lembut cakap. Masakkan lauk kegemaran suami kita. Jangan banyak komplain. Dah laki kita gamar lauk yang berasaskan tolu. Pagi tolu matakabau, tengah hari tolu dada, malam tolu masak kicap. Tolu lauk hari tu. Nek hanyir mulut laki tapi sebab apa? Tapi sebab dah laki kau gamar masakan lah. Betul tak? Kan susah mana. Syukur alhamdulillah. Kan bersenda gurau. Nabi bergurau-gurau, kita pun bergurau dengan isteri kita. Main kerja-kerja. Jangan main nyuruk dah tua ni, main nyuruk. Payah. Rumah dah lah besar. 3 hari tak jumpa. Jangan dah mana payah. Orang tua dah keluar kau. Rupa dah koreh dalam lemari tu. Mana yo kan? Jadi tu. Seterusnya, selain pada tu, adalah dengan cara kita bersilaturahim. Tu hari ni kita buat program ni. Ramai datang. Ada yang daripada kampung-kampung lain pun datang hari ni. Alhamdulillah. Semua daripada luar pun datang. Ada muka-muka saya nampak. Kebetulan minggu ni banyak kek Melaka, muka yang sama yang saya nampak. Alhamdulillah. Tak apa, silaturahim antara kita. Jangan memutuskan silaturahim. Itu penting nak beritahu. Jangan ya. Ada dengan kau tak ada apa-apa lidah. Kau jangan cari aku lidah. Jangan buat. Dalam Islam Allah tak benarkan kita buat macam tu. Orang yang memutuskan silaturahim, doa tak dimakbulkan. Amalan baik dia tidak terima. Tergantung dan akan datang bala dan musibah dalam kehidupan dia. Jangan main-main. Dalam satu hadis disebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan. Ada orang tu dengan confident biar dia merangkak akhirat sok, minta maaf mengaku. Ayat sekali kita dah nak masuk dalam syurga dah. Nak masuk syurga dah ni. Nanti dulu kau tunggu kat luar ni. Kenapa pula? Kau dah cakap itu, kau suruh orang tu merangkak minta maaf dengan kau kan? Kau tunggu dulu. Kawan tu kena seksa 1000 tahun lah. Apadan muka kau menunggu tak sampai. Jadi itu sebab jangan. 2 perkara. Minta maaf dan memaafkan. Benda paling mulia di sisi Allah. Tapi payah nak buat. Kita buatlah. Ya? Nabi sendiri pun maafkan. Ampunkan umat. Kita cakap apa? Nabi pun ampunkan umat, ini kan pula kita. Itu Nabi, aku bukan Nabi. Kalau Nabi dengar kita cakap macam tu, tentu-tentu Nabi kau cek hati. Uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik untuk kita ikut. Jadi ikutlah. Kan? Ikut. Kan? Silaturahim jaga. Tak kira siapa. Kita tengok Nabi. Pertama, tengok ingat ni baik-baik. Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri-isteri kita. Faham? Faham tak? Maksud saya ramai lelaki ni jadi isteri-isteri lah. Habis perempuan tak ada isteri, sayang pasangan sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita termasuk jemaah yang ada. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Maknanya selagi mana Islam kita kena sayang. Lain daripada tu Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia weh, dia tu geng ketua kampung lama. Nabi tak ajar. Jangan baik dengan dia, dia ni geng belah sana, dia ni geng belah sini. Pun Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni weh, dia ni geng YB dulu, ni YB sekarang, ni YB tu. Pun Nabi tak ajar. Maknanya dalam masjid kita satu hati. Tolonglah. Cukup-cukuplah percakaran berpecah-pecah di negara Arab begitu tengok jadi apa. Kita ni adalah benteng ke Asia Tenggara ni, Malaysia ni, nak tengok contoh orang Islam yang terbaik. Jadi mudah-mudahlah. Sok pilihan raya, sok pangkah mana lah. Jadi jangan kita politik dalam masjid. Adakah dia tulis saf pertama untuk orang yang gaji 5,000 ke atas? Tak ada. Saf kedua untuk orang yang gaji ni, untuk B40, saf yang ke-6 ke belakang. Tak ada.
kita semua sama di sisi Allah. Dah disebut dalam khutbah akhir kan, Nabi kata setiap umat Islam itu sama, yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Itu saja. Jadi kita ni hidup dalam dunia ni tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama, buang tamak. Jangan kita sibuk nak tamak. Ambil hak orang, tak payah. Kedua, jangan kita sombong. Nak sombong dengan apa? Cuba cakap. Kadang-kadang yang heran orang Malaysia ni, dia boleh sombong dengan apa tu? Sombong dengan baju. Bulan 1 itu dia tampah baju raya. Oh, baju ni berkilat. Di pagi raya ni pakai, orang nampak buntang mata ni. Oi, tak sabar. Ada pula line sini. Oi, sekali PKP. Masa bila kau nak pakai? Masuk dalam Facebook pun orang tak perasan tu baju baru. Tak perasan. Tak baju tahun bila. Orang tak tahu. Dan begitu juga orang boleh sombong dengan kedudukan. Tak payah. Tak ada warna. Tak ke mana pun. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Penyetorok di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak payah. Hasad mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Rugi gitu. Jangan. Apa maksud dengki? Dengki samalah artinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu saja. Rezeki kita, bayangan kita dapat rezeki, orang petikaikan, apa kita rasa? Kau cik hati. Jadi macam tu jugalah, kita jangan nak mempetikaikan apa yang Allah dah bagi ke orang lain. Tak payah. Ingat tu. Kemudian seterusnya, sabar. Sabar banyak-banyak dengan ujian yang Allah bagi. Nabi kono lagi teruk daripada kita. Sabar separuh daripada iman. Separuh lagi apa? Tak ada siapa pula yang tanya. Separuh lagi apa? Entah Ustaz. Dia dah khabar separuh lah ambil. Lagi separuh tu pandai-pandai lah. Separuh lagi adalah syukur. Nabi pernah sebut, amat menakjubkan umatku bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Seterusnya salat. Jaga salat kita. Malahan Nabi anjurkan kita salat berjemaah. Nabi pernah bercita-cita, Nabi kata apa, kalau ikutkan hati aku, nak je aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Tapi Nabi bercita-cita, Nabi tak buat lah, Nabi baru cakap je. Kalau Nabi buat, jadi sunnah nanti. Kan dah tak ada lah kerja lain, imam pergi bakar rumah orang ni pula dah. Pergi satu rumah dia bakar. Dah imam lambat sampai, dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Jadi maksudnya nak beritahu penekanan solat jemaah. Ya, datang solat jemaah. Kemudian kasih sayang. Kita berkasih sayang. Hidup ni penuh dengan kasih sayang. Jangan nak membenci. Tak ke mana. Puak Ansar Muhajirin Nabi persaudarakan. Aus dan Khazraj berpuluh-puluh tahun bergaduh berperang, Nabi damaikan. Damaikanlah antara kita. Aus dan Khazraj punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Jadi kita jangan sampai jadi macam tu. Kemudian suci dan bersih. Itu sebab bila kita tengok ambil amalan hand sanitizer yang kita cuci tangan dan sebagainya, sebenarnya Nabi dah ajar. Nabi dah ajar kita sentiasa sucikan diri. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian pada iman. Itu sebab dulu restoran mana yang kotor kita suruh tutup, sebab kita nak suruh jaga kebersihan. Sebab bila tak bersih mengundang penyakit. Macam-macam penyakit boleh datang. Dan sekarang siapa sangka kan? Semua kono. Nak cakap apa? Bila datang bala Allah Ta'ala bagi tu, semua rasa. Ini bertuah ni. Hari tu kita fikir, tak dapat tak tidak nak semayang kat masjid lagi. Alhamdulillah dapat kita datang ramai-ramai. Saya pun tak sangka malam ni ramai. Ini paling ramai setakat ni. Melempah sampai keluar. Saya kira malam ni tak kurang 20,000 ni. Saya kira yang jalan besar tadi semua saya kira sekali. Kan? Jadi itulah dia. Kan? Dan saya nak beri ada beberapa pesanan Nabi. Nabi pesan 3 perkara kita kena minta dalam hidup ni. Pertama, kerjalah apa yang disebut sebagai hidayah. Supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Ya, hidayah dapat beza benda buruk. Kalau tidak, kalau tak ada hidayah, benda buruk rasa baik. Beli nombor ekor dia rasa elok. Kau ni bonti-bonti lah beli nombor. Kau tu tak berdosa. Pula berdosa pula. Ikhtiar. Sadap baca kau. Kan? Jaga. Kedua, kerjalah maghfirah, minta ampun dari Allah banyak-banyak.
Rugilah hidup kita, sia-sia hidup kalau Allah tak ampunkan dosa kita. Dan yang ketiganya, kejarlah rahmat Allah, kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga, kan? Hanya dengan rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain adalah dengan cara beribadah sebanyak-banyaknya. Kemudian apa lagi? Seterusnya kita tengok ada 6 doktor terbaik dalam hidup kita. Nak merawat hidup kita ni ada 6 perkara. Pertama, keluarga. Keluarga sepatutnya jadi ubat untuk mengubat diri kita. Itu sebab daripada awal didiklah dengan didikan agama. Kedua, didik dengan apa? Didiklah dengan apa? Didiklah dengan sayang Nabi dan keluarga Nabi. Ketiga, dengan apa? Dengan biqiraatil Quran, dengan membacakan ayat suci Quran. Ubat kedua, bersantai rehat, beristirahat. Tu sebab dalam solat jangan bangan, jangan terkoja-koja. Berkecapui nak copek, la ilaha illallah. Sabar dalam semayang, tertib. Makanan yang sihat, Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita macam mana? Selagi belum kenyang jangan berhenti, itu masalah. Sampai menteneng perut, tahu menteneng? Meneeh pun tak faham. Orang Melaka cakap apa? Ha? Mengening. Sampai mengening. Ha. Kan? Kira kalau rukuk tu terkeluar baliklah cendol yang dia makan tadi, macam tu lah. Kan? Kemudian kita tengok ada juga lagi pesan-pesan Nabi. Nabi pesan apa? Nabi pesan kepada kita tanda-tanda orang mukmin ada 3. Tanda-tanda orang beriman. Pertama, tidak terpaut kepada dunia. Pertama. Kedua, tak terpesona dengan pujuk rayu untuk buat benda-benda tak elok. Dan yang ketiga, benci terhadap perbualan dan perkataan yang sia-sia. Seterusnya, 3 tanda alim. Tanda-tanda orang alim, jujur pada kata-kata. Pertama. Kedua, menjauhi segala yang haram. Dan yang ketiga, tidak meninggi diri tapi merendahkan dirinya. Seterusnya, 3 tanda orang-orang yang jujur. Pertama, sentiasa merahsiakan ibadahnya. Tak ada sibuk cerita dengan orang. Aku hari ni sembahyang tahajud laju betul. Hari ni banyak kali aku buat. Tak cerita. Malam tadi aku bangun malam tau. Tak pernah jadi. Alhamdulillah, malam tadilah yang paling khusyuk aku sembahyang. Amboi. Kemudian merahsiakan sedekahnya. Kau tahu tak kek masjid tu berapa ringgit kos pembinaannya? Berapa juta ni? Berapa? 50 juta. Berapa? 5 juta. 5 juta kau tahu? 5 ringgit aku ada dalam tu. Lah 5 ringgit sibuk sabut. Langsung tak ada pahala. Kan? Kemudian merahsiakan ujian yang menimpa dirinya. Ujian pun tak ada heboh-heboh dengan orang. Dia takut orang datang bagi sumbangan kat dia. Dia takut. Sudahnya orang lain yang bagi tahu. Dapat kat sumbangan. Tapi dia tak ada heboh-heboh cerita dengan orang. Kemudian 3 tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, takut kepada dusta dan keji. Kedua, dia mengawasi dirinya daripada buat benda-benda tak elok. Dan yang ketiga, sentiasa muhasabah diri dia. Apalah benda baik aku buat hari ini, apalah benda tak elok aku dah buat hari ini. Kemudian 3 tanda ahli ibadah, sentiasa kawal diri, menghisap dirinya dan banyakkan beribadah kepada Allah dalam semua lapangan ibadah. Dan kita tengok pada hari ini, nak pesan juga kepada semua, bagaimanakah caranya nak capai kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Paling senang, kerjalah akhirat. Kerjalah akhirat. InsyaAllah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20, Allah Ta'ala ada beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu. Malahan di dalam hati ini tidak akan pernah rasa bahagia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerjalah akhirat, insya-Allah bahagia dunia akhirat.
Manusia tak bahagia ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Lupa untuk syukur. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang, lupa tengok ada orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah hasil usaha kita tak betul. Tapi sebenarnya apa yang kita ada hari ini adalah dengan izin Allah. Tu kita ingat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal suruh berhenti tu saya faham. Kalau anda bergalih-galih duduk tu saya faham lah. Kau jam melunjuk, kau jam bersandar, kau jamnya saya faham. Dah mula nengok jam, ada yang letak jam ke telinga, kurang asam betul. Nak dengar pula jarum saat dia berbunyi kau tidak. Tapi tak apa, saya insya-Allah macam mana pun saya ucap terima kasih. Kan? Terima kasih kepada semua. Terutamanya Muhammad Datuk Nur Hizam, teruskan usaha-usaha baik, buat baik-baik. WB ingat kerana Allah je, insya-Allah Allah bantu. Allah akan permudahkan. Kepada ahli jatuh kuasa masjid, teruskan buat program-program yang baik. Ajak orang datang masjid. Kepada semua jemaah, jangan pilih program, datang aja. Datang, insya-Allah. Datang majlis ilmu, Allah akan catat pahala kita. Walau apa pun juga yang kita lakukan. Insya-Allah. Kadang-kadang kalau Allah, tapi saya ni gamal lalap lah ustaz, tak apa, ada pahala. Pahala lalap namanya. Jangan risau, kan? Dia sebenarnya ada doa dia. Kalau kita berceramah ke depan, ada satu doa untuk hilangkan ngantuk orang ramai. Pernah tak ustazah ajar kat orang perempuan? Ada tak? Pernah tak? Tak ada. Doa dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dia. Kalau baca doa tu hilang ngantuk. Ada yang menyalin yang tak tahan. Bawa ni kurang hajar berceramah ni tu kan. Adalah gurau ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu saja daripada saya. Cuma sedikit